Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Para penghulu mukim dan ketua kampung akan dilibatkan dalam mengenal pasti para pemohon yang layak dan berhak menerima agihan zakat. Kerjasama yang dijalin antara pihak berkuasa petroleum negara Brunei Darussalam dan Enquest Limited mencatat satu pencapaian penting dalam sektor tenaga. Negara Brunei Darussalam mencatat detik bersejarah kemarin dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Kemuncak sambutan penuh tradisi itu ialah istiadat barisan kehormatan dan istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam. Sorotan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 mengimbas kembali detik-detik penting sambutan yang bermula dengan majlis kesyukuran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala usaha kami dalam upacara perbarisan kawalan kehormatan pada pagi ini. Dan kurniakanlah nikmat kesehatan tubuh badan, kekuatan mental, dan kesempurnaan di sepanjang upacara perbarisan pada pagi ini.
Alhamdulillah, kita kini semakin rancak melaksanakan inisiatif-inisiatif berkeutamaan di bawah ketiga-tiga blueprint Wawasan Brunei 2035, iaitu blueprint tenaga manusia, sosial dan ekonomi yang mampu mendatangkan impak besar, khasnya dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk sentiasa terpelihara. Kita menyadari bahawa dalam era baru yang penuh mencabar, amatlah penting bagi kita meneliti dan menyesuaikan kaedah-kaedah serta pendekatan kerja yang selaras dengan perubahan lanskap sosial dan keperluan semasa. Maka ke arah itu, Kerajaan Beta telah melaksanakan beberapa penambahbaikan terhadap dasar dan undang-undang sedia ada. Lanjutkan usia Raja kami ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, ahli kerabat Baginda, para hadirin dan rakyat sekalian, di dalam iman dan takwa, sehat afiat, aman makmur, lagi sejahtera. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di surau bangunan Dewan Majlis Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara.
Majlis diadakan sebagai rasa kesyukuran di atas kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda akan sentiasa dilimpahkan rahmat, dikurniakan kesihatan berpanjangan dan dilanjutkan usia serta kekal karar memerintah atas singgasana. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya juga mengadakan majlis serupa. Majlis berlangsung petang tadi di kementerian berkenaan. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Dio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diisikan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca surah Yasin. Majlis dikendalikan oleh bahagian pendaftaran syarikat-syarikat dan nama-nama perniagaan. Sesi dialog bersama pemimpin akar umbi dan pihak berkepentingan Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan hari ini ke daerah Tutong. Perincian lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Ke bawah Duli Tuan Patik merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda, pengurusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan data stream digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79 tahun dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Selamat Hari Keputeraan ke-79 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda Sultan. Sehat walafiat, kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Kebijaksanaan baginda Sultan menjadikan negara Brunei Darussalam sentiasa maju dan berkembang dengan menitik beratkan kebajikan rakyat dan penduduknya. Baginda Mesra Rakyat merafak sembah. GHK Group of Companies. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik, setiap lapisan rakyat dan penduduk menyembahkan ucapan setinggi tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 tahun. Majlis bersama rakyat disambut penuh kegembiraan dan mendoakan bagi kesihatan dan dilanjutkan usia baginda kekal karal memerintah negara. Merapak sembah daripada Wahho Department Store dan Wahho Agricultural Farm. Di bawah naungan baginda, Brunei Darussalam terus melangkah maju dengan kesejahteraan, kestabilan ekonomi dan kemakmuran untuk semua. Selamat Hari Keputeraan yang ke-79 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Menjunjung kasih atas kepimpinan yang transformatif bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Sembah takzim daripada pihak pengurusan, pegawai dan kaki tangan syarikat minyak Brunei Shell. Merapak sembah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sebenar Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga rahmat dan berkat Allah sentiasa menyertai langkah baginda dan semoga negara kita terus gemilang di bawah naungan baginda. Tulus ikhlas daripada pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Hibiscus EP Brunei BV. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kerjasama penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung akan dilibatkan dalam mengenal pasti para pemohon yang benar-benar tergolong sebagai fakir miskin yang layak dan berhak menerima agihan zakat. Langkah itu diambil sebagai respon Kementerian Berhubung Pengurusan Zakat. Perkara tersebut antara yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama semasa sesi dialog
bersama pemimpin akar umbi dan pihak berkepentingan bagi daerah Tutong pagi tadi. Sesi dialog diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Baik, dan ahli kita pun harus menyambut baik. Kenyataan akan melibatkan penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung dalam perkara menyiasat permohonan-permohonan daripada anak buah kampung dan mukim masing-masing. Iaitu menyiasat apakah mereka itu memang benar-benar layak untuk menamakan diri mereka sebagai asnaf. Sesi dialog mencerminkan komitmen Kementerian Hal Ehwal Ukama dalam mendukung agenda pembangunan negara melalui perkongsian pandangan antara pihak kerajaan dan masyarakat di negara ini. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kerjasama pihak berkuasa petroleum negara Brunei Darussalam PA dan Enquest EPBV Limited hari ini mencatatkan satu pencapaian penting dalam sektor tenaga di negara Brunei Darussalam dengan penandatanganan perjanjian perkongsian pengeluaran untuk blok luar pesisir. Kesepakatan juga mencerminkan komitmen berterusan negara untuk mengembangkan lagi industri minyak dan gas huluannya serta memacu pertumbuhan ekonomi mampan. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diadakan petang tadi di sebuah hotel di Jerudong. Menandatangani bagi pihak PA Syamir Salahuddin pengarah urusannya dan Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan selaku lembaga pengarah PA. Manakala Enquest Limited diwakili oleh Ahmad Razif bin Mustafa Kamal, pengurus am Enquest bagi Asia Tenggara dan Hafiz Mat Jusoh, pengarah komersial Enquest Malaysia. Juga hadir Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara. Mesyuarat ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA Caucus ke-16 diadakan baru-baru ini di Phnom Penh, Kemboja. Mewakili Jabatan Majlis Mesyuarat Negara ke mesyuarat tersebut Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Bihin Sirajul Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat tahunan ini bertujuan memantau pelaksanaan resolusi yang telah diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-45 serta memperkukuh kerjasama antara Parlimen Negara Ahli AIPA dalam menyelaras dasar dan amalan terbaik serantau. Sementara itu, sesi dialog Parlimen bersama 8 buah negara pemerhati AIPA berkongsi pengalaman, pandangan dan amalan terbaik dalam memperkukuh keselamatan, ketahanan serantau dan pembangunan mampan. Mesyuarat diakhiri dengan majlis penandatanganan laporan mesyuarat AIPA Caucus ke-16. Para pegawai perubatan Institut Jantung Negara IJN Malaysia yang menghadiri istiadat menghadap dan pengurniaan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 menzahirkan rasa syukur dan menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia kerana diberi peluang meraikan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda. Dengan sambutan yang diberikan, layanan yang diberikan memang yang terbaik. Dan pada hari pembarisan, Hari Keputeraan Tuanku, masa kami di pembarisan terutamanya, kecekapan tentera, polis dan sebagainya amat satu yang spektakular lah pada pendapat saya. Syukur Alhamdulillah kerana dapat menjayakan acara yang meriah. Kami juga bersyukur kerana tuanku sekarang ni dalam keadaan yang baik dan sihat. Tuanku nampak kelihatan ceria dan bertenaga, ya. The details of all the event, and it was a nice day for me. I would like to say thank you to the Sultan
for having me as his honoured guest and wishing him on his 79th birthday good health and love by his people. Syukur and thank you for the great honour of being invited to the 79th birthday of Sultan Brunei. So actually, this was a truly memorable and meaningful. Of course, this is for my first, maybe last time for experience that I will always cherish. Daulat Tuanku. Alhamdulillah, I am deeply honoured and sincerely grateful to receive the invitation to His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah birthday celebration. It is a true privilege to be included in such a significant royal occasion. Thank you Tuanku for the kind gesture and your continued graciousness and generosity. Bermula semalam, pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 berlangsung di keempat daerah bagi menyemarakkan lagi sambutan. Pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat-alat Kebesaran Diraja diserikan dengan persembahan memperkasa bahasa isyarat. Persembahan teater sejarah Nakhoda Manis daripada Lakap Lagor Entertainment pula mengisikan persembahan pentas perayaan di kawasan Tamu Tudung Saji Kuala Belait. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan lagu-lagu 60-an anjuran Kugiran Lavender memeriahkan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, persembahan malam seni budaya tradisi Melayu anjuran Irama Bahtera Entertainment memeriahkan pentas perayaan di kawasan dermaga Pekan Bangar, daerah Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Selain persembahan pentas, gerai-gerai perayaan turut diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan. Walau bagaimanapun, penjajah sering diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan kawasan gerai. Di daerah Brunei dan Muara, gerai perayaan diadakan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat-alat Kebesaran Diraja, kawasan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dan sebahagian Jalan Priti. Gerai dibuka mulai pukul 5 petang. Gerai perayaan di kawasan lapang Tudung Saji Jalan Setia di Raja Kuala Belait disertai 115 penjajah. Gerai dibahagikan kepada 4 kategori jualan iaitu gerai jualan makan minum, gerai jualan makanan siap sedia, gerai runcit dan gerai salayan. Sementara itu, 75 petak jualan disediakan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, daerah Tutong. Selain jualan makanan dan minuman, juga disediakan kemah aktiviti permainan kanak-kanak. Gerai perayaan di kawasan dermaga Pekan Bangar pula menyediakan 48 petak jualan. Musim perayaan memberi peluang kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk menjana pendapatan. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-79. نحن طلبة الدبلوم العالي للقراءات بمعهد تحفيظ القرآن لسلطان الحاج حسن بلقية نقدم بكل توقير واحترام أسمى آية التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب جلالة سلطان الحاج حسن بلقية معز الدين والدولة
Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bimunasabati dzikra miladihi at-79. Nad'u Allah an yahfaza jalalatahu wa yamnahu as-sakinata war-rahah wa yuthabbitahu fi hukmihi di Daulati Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami pelajar Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Happy birthday, Your Majesty. We love you. Kami dari Nukra merafakkan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia ke bawah Duli Tuan Patik. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Happy birthday, Sultan. We love you. 16 anak damit dilahirkan pada 15 Julai 2025. Dari jumlah tersebut, 12 kelahiran dicatatkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, 3 kelahiran di Hospital Suri Seri Begawan, daerah Belait dan seorang di Jurudong Park Medical Center. Majlis kesyukuran dan penyampaian cenderamata kepada anak-anak damit yang lahir pada 15 Julai 2025 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan diadakan pagi tadi. Di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Pengiran Datin Hajah Nurzana binti Pengiran Haji Rosli, Isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Penyampaian cenderamata di Jurudong Park Medical Center disempurnakan oleh Datin Hajah Binanun binti Haji Bungsu, Isteri Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dan di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Fazlin binti Hashim, Isteri Menteri Pembangunan. Terima kasih kepada tetamu kehormatan majlis. Perintah Kanun Tanah Pindaan 2025 yang akan berkuat kuasa pada 1 Ogos 2025 akan menambah baik dan memudahkan proses pemilikan tanah bagi rakyat dan beberapa kategori penduduk di negara Brunei Darussalam termasuk mereka yang berstatus stateless. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, Jabatan Tanah Pindaan tersebut antara lain membolehkan penduduk tetap tanpa kewarganegaraan, golongan stateless untuk memiliki satu lot tanah berpegangan kekal bagi tujuan rumah kediaman sama ada melalui pindah milik, pembelian atau pengambil alihan tanah. Manakala pegangan kepentingan tanah kekal selainnya hanya dibolehkan secara pajakan di mana tempoh pajakan adalah menurut garis pandu yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan di bawah Seksyen 3F Kanun Tanah. Tujuan pindaan ini adalah untuk memberi penjelasan dan keterusan undang-undang berkaitan pegangan tanah oleh orang bukan rakyat Brunei dan juga penduduk tetap yang tidak memegang kerakyatan negara lain iaitu golongan stateless. Pelaksanaannya akan meningkatkan lagi tahap urus takbir tanah, memperkukuh dasar pemilikan tanah serta menggalakkan pembangunan hartanah yang lebih tersusun dan progresif di negara Brunei Darussalam. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi unit LCAO di Jabatan Tanah melalui talian 238-1181 atau hantar email ke info.land@land.gov.bn. Idea ekspresi diri melalui kesedaran tentang kesihatan mental, memahami penggunaan kecerdasan buatan, pengurusan perniagaan serta keusahawanan melalui kerja kreatif dan inovatif diketengahkan semasa pameran 18 Vibe Reverie disertai oleh 45 pelajar tahun akhir Kolej Siswazah Antarabangsa IGS. Pameran berlangsung selama 3 hari di kolej berkenaan bermula hari ini. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Penganjurannya memainkan peranan penting untuk memupuk hubungan komuniti dan menyelaraskan keperluan dalam industri.
Kerja-kerja penyucian tangki akan dilaksanakan di beberapa kawasan di daerah Blythe esok 17 Julai. Bermula pukul 8 pagi hingga selesai, kerja penyucian tangki-tangki air di Kuala Balai akan dilaksanakan. Kawasan terlibat Mukim Kuala Balai dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian tangki di Kampung Pandan juga akan bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Kawasan terlibat Kampung Pandan B, Kampung Pandan C dan kawasan sekitarnya. Bekalan air di Rumah Panjang Bangtaun dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas berikutan kerja penyucian tangki air Bangtaun bermula pukul 8 pagi. Kejohanan bola sepak Piala ASEAN bawah 23 tahun membuka tirainya semalam. Skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 23 tahun memulakan aksi dalam kumpulan A menentang negara tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Pada perlawanan tersebut, Indonesia menewaskan skuad negara 8-0. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Filipina. Perlawanan skuad negara Brunei Darussalam seterusnya akan menentang Malaysia 18 Julai ini di Stadium Gelora Bung Karno. Bola sepak Liga Belia Brunei bawah 18 tahun. Satu perlawanan akan berlangsung malam ini. Dalam perlawanan yang berlangsung di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas itu, FC Fosfor dijadual menentang Kasuka FC. Perlawanan bermula pukul 8 malam. Sementara itu, dua perlawanan lagi dijadual berlangsung Jumaat ini. Pancur Murai FC akan menentang Falcon Sports dan Projek Ikan Pusu PIP berdepan Indra SC.